Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang berhormat Dr. Syazwani Abdul Rahman serta rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Hizuddin bin Hasbullah bersama ahli kumpulan saya Najwa Najihah binti Muhammad Radzi dan Nur Fazana Huda binti Muslijam akan membentangkan sebuah presentasi yang bertajuk Peranan falsafah dalam menepani cabaran ideologi pada masa kini. Topik-topik utama yang akan dikupaskan oleh kami adalah seperti berikut. Yang pertama, pandangan ahli falsafah terhadap ideologi pada masa kini. Yang kedua, isu membendung masalah terorisme. Yang ketiga, penghayatan terhadap rukun negara mampu membendung ideologi pada masa kini. Yang keempat, peranan pertubuhan falsafah Islam di Malaysia. Kelima, kesan ideologi terhadap masyarakat masa kini. Keenam, cadangan yang boleh didapati daripada topik-topik utama yang telah dibahaskan. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan yang telah diperolehi setelah menghayati segala topik yang dibincangkan. Tanpa membuang masa, marilah kita memulakan presentasi ini dengan mengenali maksud ideologi secara mendalam. Definisi ideologi boleh dimaksudkan sebagai fahaman yang diaplikasikan atau dicita-citakan oleh seseorang manusia untuk menetapkan dasar pemerintahan dalam kehidupan seharian. Maksudnya, mereka menetapkan batasan atau general guidelines di dalam kehidupan mereka untuk bertindak di dalam duniawi ini. Contohnya, mereka menetapkan fahaman yang boleh diterima oleh semua pihak, perkara yang baik atau buruk yang boleh dilakukan di dalam sebuah masyarakat dan sebagainya, asalkan fahaman ini adalah diikuti oleh sesebuah komuniti. Contoh ideologi yang ada pada masa kini adalah secularism, pluralism, liberalism, orientalism, hedonism, anti-dogmatis dan berbagai-bagai lagi. Ideologi boleh diwujudkan di dalam pelbagai bentuk mengikut pengalaman seseorang manusia dan fahamannya atau boleh dipanggil sebagai output mereka mengenai dunia ini. Seterusnya, marilah kita menghayati pula tentang peranan ilmu falsafah. Ilmu falsafah memainkan peranan yang penting dalam mendepani ideologi serta fahaman kerana pada masa kini terdapat ideologi yang akan menyelewengkan akidah kita sebagai umat Islam yang akan menyebabkan kita menggugat kesejahteraan serta kesucian agama Islam di Malaysia. Tambahan pula, terdapat 5 aspek di dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang boleh didapati serta diaplikasikan dalam seseorang individu, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Bertitik tolak daripada definisi falsafah, marilah kita menghayati isi kandungan yang pertama di dalam topik perbincangan ini, iaitu pandangan ahli falsafah ideologi pada masa kini dengan memahami sejarah kewujudan ideologi. Menurut Antoine de Tracy pada abad ke-18, beliau berpendapat bahawa ideologi adalah analisis idea-idea yang dikarang oleh unsur deria asli manusia. Perkataan ideologi telah banyak kali disebut oleh beliau di dalam bukunya iaitu Elements Ideology Jilid 4 yang menitik berat tentang kajian falsafah oleh beliau. Tambahan pula, beliau juga berpendapat bahawa analisis terhadap idiom umum ke dalam perasaan asas akan menghancurkan kepercayaan penganalisis terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh agama sendiri. Hal ini demikian kerana sekiranya idea tersebut tidak mempunyai faktor yang kukuh, sama ada mempunyai perasaan asas ataupun dikarang oleh unsur-unsur yang berkaitan, maka idea tersebut perlulah ditolak secara keseluruhan. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa ideologi juga boleh dilahirkan daripada pemberontakan atau revolusi. Kewujudan ideologi adalah sebab untuk membebaskan diri daripada dikongkong serta diperintah oleh seseorang yang zalim. Pada dasarnya, revolusi bermaksud perubahan yang mendadak dalam masa yang singkat. Dalam konteks ini, faktor utama falsafah jenis ini boleh diwujudkan di dalam kalangan manusia adalah untuk membebaskan diri daripada dikongkong dan diperintah oleh seseorang yang zalim, seperti dinyatakan oleh Antoine de Tracy di dalam bukunya Elements Ideology Jilid 4.
Falsafah ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, malah lebih adil kepada majoriti manusia yang ditindas oleh pemerintah yang zalim. Contoh yang boleh diketengahkan dalam mengukuhkan kenyataan ini adalah kejadian The Great Resignation yang berlaku di Amerika Syarikat oleh majoriti pekerja pada masa pandemik COVID-19. Tujuan utama mereka melakukan gerakan ini adalah mereka telah ditindas oleh majikan mereka yang tidak mahu membayar gaji mereka secara penuh serta mengambil kesempatan terhadap mereka untuk bekerja secara berlebihan tanpa bayaran, malah bekerja pada waktu pandemik yang boleh mengancam kesihatan seseorang. Sebagai tindak balas terhadap penindasan ini, keseluruhan pekerja Amerika Syarikat sebulat suara meletakkan jawatan pekerja mereka serta memprotes di jalan raya bersama-sama untuk mendesak pihak-pihak kerajaan atasan yang berkuasa untuk membuat perubahan positif di dalam sistem pekerjaan yang melebihkan kepada majikan daripada pekerja bawahan. Seterusnya adalah pandangan pejabat mufti yang berlandaskan aliran pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Istilah tersebut asalnya dari dua patah perkataan iaitu Ahli Al-Sunnah dan Al-Jamaah yang memberi definisi golongan yang mengikuti pegangan dan prinsip Rasulullah SAW atau mengikuti jalan hidup baginda SAW dalam jemaah dan jemaah para sahabatnya, terutama para khulafa ar-rasyidin yang dididik oleh baginda SAW sendiri. Mengikut aliran pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah yang didasarkan di Malaysia oleh pejabat mufti, para ulama menolak beberapa ideologi yang ada pada masa kini. Contoh utama yang boleh diketengahkan ialah ideologi komunisme yang didasarkan oleh Karl Marx. Ini kerana ideologi komunisme adalah tidak sejajar dengan konsep pemerintahan kerajaan Malaysia yang berunsur konservatif dan demokratik. Ideologi komunisme oleh Karl Marx ialah sistem politik dan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana alat pengeluaran utama seperti lompong dan kilang adalah dimiliki dan dikawal oleh orang sejagat. Tujuan mengapa pejabat mufti menolak ideologi ini adalah seperti dinyatakan tadi, kerana ideologi ini bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah serta sistem pemerintahan yang diamalkan di dalam Malaysia iaitu bersifat demokratik. Di samping itu, ideologi selain komunisme yang ditolak oleh pejabat mufti ialah ideologi sekularisme yang berlaku secara besar-besaran pada masa kini. Mengikut kajian daripada tokoh terkenal Syekh Naqvi Al-Atas, sekularisme adalah proses yang diusahakan oleh ahli falsafah barat untuk memisahkan pengaruh agama dengan urusan politik dan dunia. Pejabat mufti menolak ideologi ini kerana sistem pemerintahan di Malaysia adalah berunsurkan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu terdapat pengaruh agama yang kuat di dalam sistem politik di dunia dan ideologi sekularisme bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah serta sistem pemerintahan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Presentasi ini akan diteruskan oleh salah satu daripada ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga, ideologi merupakan fahaman ataupun ajaran yang dipakai atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan tujuan-tujuan lain. Manakala, menurut Ensiklopedia Britannica pula, ideologi dimaksudkan sebagai salah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, ekonomi, sosial dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosio-geografi manusia. Ideologi dan akal juga sering menyelewengkan pemikiran umat pada masa kini, terutamanya dengan ideologi-ideologi barat. Terdapat beberapa ideologi-ideologi yang dapat menyelewengkan pemikiran umat Islam, antaranya ialah ideologi liberalisme, hedonisme, sekularisme, orientalisme, pluralisme dan akhir sekali adalah ideologi anti-dogmatis. Terdapat 4 topik utama yang dibincangkan, antaranya ialah pandangan ahli falsafah terhadap ideologi masa kini, isu membendung masalah terorisme, penghayatan rukun negara mampu membendung ideologi masa kini dan juga peranan pertubuhan falsafah Islam di Malaysia. Pandangan ahli falsafah terhadap ideologi masa kini.
Sejarah kewujudan ideologi terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu Anthony Destut Literasi, Pejabat Mufti Karl Marx dan juga Syed Naqib Al-Atas. Menurut Anthony Destut Literasi, pada abad ke-15, beliau mendapati bahawa ideologi adalah merupakan analisis idea-idea yang telah dikarang oleh unsur deria. Anthony Destut Literasi juga telah menyebut perkataan ideologi dalam bukunya, iaitu Elemen di Ideologi Jilid keempat. Beliau juga berpendapat bahawa analisis terhadap idea umum ke dalam peranan asas akan dapat menghancurkan kepercayaan analisis terhadap pegangan agamanya. Menurut beliau juga, sekiranya idea tersebut tidak mempunyai faktor sama ada mempunyai perasaan asas atau dikarang oleh unsur-unsur yang berkaitan, maka idea tersebut haruslah ditolak. Selain itu, menurut ideologi juga boleh lahir daripada pemberontakan atau revolusi. Kewujudan ideologi juga boleh disebabkan oleh perasaan ingin membebaskan diri daripada dikongkong dan juga diperintah oleh seseorang yang zalim. Seterusnya, pandangan daripada pejabat mufti. Pandangan mereka merupakan pendapat yang mengikut aliran pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Maka menurut mereka, para ulama telah menolak beberapa ideologi kerana tidak sewajar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain itu juga, ideologi komunisme telah ditolak oleh kerajaan Malaysia kerana ia tidak sejajar dengan konsep pemerintahan negara kita yang berunsurkan konservatisme dan juga demokratik. Tambahan pula, pandangan daripada Karl Marx terhadap ideologi masa kini. Menurut Karl Marx, komunisme ialah sistem politik dan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas di mana alat pengeluaran utama iaitu seperti lombong dan kilang dimiliki dan dikawal oleh orang ramai. Selain itu, pada pendapat beliau, masyarakat komunis merupakan bukan daripada masyarakat yang telah berkembang di landasan mereka sendiri, tetapi sebaliknya seperti muncul di masyarakat kapitalis. Bagi beliau, pengamal-pengamal komunisme ini telah terpesong daripada tujuan utama mereka dan kembali semula menjadi kapitalisme. Akhir sekali ialah pandangan menurut Syed Naqib Al-Atas. Pada pandangan Syed Naqib Al-Atas, sekularisme adalah proses yang telah diusahakan oleh ahli falsafah barat, iaitu proses pemisahan antara gereja dan negara serta proses pemisahan antara kekuasaan agama dan juga urusan dunia. Kedua ialah isu membeda masalah terorisme. Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa ideologi yang bercirikan fahaman keras dan radikal sehingga dapat mempengaruhi masyarakat sekeliling dengan tindakan yang melampaui batas seperti memeras sudut, provokasi, pengeboman, membunuh dan banyak lagi. Masyarakat barat telah melabelkan Muslim sebagai pengganas yang disebabkan oleh pendedahan pelbagai pihak. Media barat yang berhubung dengan kejadian keganasan seluruh dunia yang telah menunjuk jari kepada masyarakat Muslim sebagai pelakunya. Istilah terorisme disinonimkan dengan penggunaan kekerasan dalam memastikan segala matlamat yang dikehendaki tercapai. Pada masa kini, pergerakan teroris ini telah berleluasa di seluruh dunia, terutamanya di Amerika Syarikat dan juga Perancis. Seterusnya ialah cabaran ideologi pada masa kini iaitu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria atau lebih dikenali sebagai ISIS, merupakan sebuah perjuangan yang menunjukkan kepada keganasan serta kekejaman. Justru itu, ia juga telah merosakkan nama baik Islam dengan segala perbuatan mereka yang menunjukkan bahawasanya masyarakat Muslim ini merupakan masyarakat yang kurang bertamadun dan juga tidak berperi kemanusiaan di mata dunia. Tambahan pula, pergerakan ini juga telah bersalah gunakan konsep jihad di dalam ideologi kejam mereka. Sebagai contoh peristiwa serangan yang berlaku pada 11 September 2001. Pada masa kejadian, terdapat 4 siri serangan berani mati yang dilakukan ke atas Amerika Syarikat oleh Al-Qaeda. Selain itu, sekurang-kurangnya 9,347 orang awam telah terbunuh dan sekurang-kurangnya 17,346 cedera dalam tempoh 8 bulan pertama 2014. Disebabkan oleh demikian, ramai mengiktirafkan masyarakat Muslim sebagai teroris dan kebanyakan orang barat telah menjadi Islamofobia. Tiga ialah penghayatan terhadap rukun negara mampu membendung ideologi masa kini. Pada tanggal 31 Ogos 1970, pengisytiharaan rukun negara yang bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 telah dilangsungkan oleh Yang di-Pertuan Agong 6 Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah.
Seperti yang diketahui oleh masyarakat Malaysia, prinsip-prinsip yang terkandung dalam buku negara merupakan kunci bagi keharmonian dan perpaduan kaum demi kestabilan negara Malaysia. Dalam menyamai nilai murni dalam kalangan masyarakat, ialah nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan terhadap perlembagaan, undang-undang serta masyarakat yang sopan dan bertata susila. Maka dengan itu, penghayatan generasi muda terhadap prinsip rukun negara ini amatlah penting bagi membendung ideologi barat serta mengekalkan keamanan negara Malaysia. Terdapat 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, peluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini mempunyai maksudnya yang tersendiri. Antaranya, bagi kepercayaan kepada Tuhan, prinsip ini menekankan tanggungjawab kita sebagai makhluk Tuhan yang berhak taat kepada seruan agama. Prinsip ini membuatkan manusia lebih memahami dosa dan pahala serta akibat jika melanggar atau meninggalkan perintahnya. Agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Jika prinsip ini ditekankan dalam kehidupan harian, maka ideologi-ideologi barat ini akan mudah memanipulasikan pemikiran generasi muda di negara kita. Ini kerana ideologi-ideologi tersebut mendakwa bahawa semua agama mempunyai sifat relatif yang beranggapan bahawa semua agama mempunyai tujuan yang sama, iaitu ke jalan yang benar. Kedua, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menekankan tentang tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia agar mencintai serta melindungi negara tercinta. Prinsip ini juga menitik beratkan kesetiaan rakyat kepada raja mereka. Di Malaysia, raja merupakan lambang kedaulatan negara. Seterusnya, keluhuran perlembagaan. Bagi prinsip ini, ia menuntut rakyat Malaysia agar mematuhi dan mempertahankan perlembagaan negara Malaysia yang telah menjadi dasar perundangan utama negara. Antara dasar perundangan yang paling penting ialah kedudukan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi serta bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. Selanjutnya ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini jelas mengatakan bahawa undang-undang adalah elemen utama pemerintahan sebuah negara yang telah mengikat kerajaan dan juga rakyatnya dan wajib bagi kita untuk mematuhinya. Akhir sekali, di dalam prinsip rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Makna di sebalik prinsip ini ialah menggambarkan cara hidup dan juga norma yang dijalankan oleh rakyat di Malaysia. Terakhir ialah peranan pertubuhan falsafah Islam di Malaysia. Di Malaysia, kita mempunyai 3 jenis pertubuhan iaitu pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan parti politik dan juga pertubuhan badan kerajaan. Setiap pertubuhan mempunyai peranan yang tersendiri. Pertama, pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan ini merupakan pertubuhan yang tidak mempunyai hubung kait dengan kerajaan dan diiktiraf di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau Registration of Society (ROS). Antara pertubuhan kerajaan yang tidak bersetuju dengan ideologi-ideologi barat ini ialah Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA). Pertubuhan ini menolak fahaman yang berusulkan liberalisme, pemikiran Syiah dan juga fahaman Kristianisasi. Selanjutnya, pertubuhan parti politik. Parti politik yang banyak memainkan peranan penting dalam Malaysia bagi menangani ideologi Asia Pasifik ialah Parti Islam Malaysia atau dikenali sebagai PAS. Parti ini berasaskan ideologi Islamisme sepenuhnya. Antara tindakan yang pernah diambil oleh mereka ialah mereka mengusulkan tentang pemikiran Islam liberal dan pluralisme yang menyesatkan. Dalam usul tersebut juga, mereka menyatakan pertubuhan organisasi IRF atau Islamic Renaissance Front yang bersifat liberalisme ataupun pluralisme atau menggambarkan kedua-dua tersebut. Seterusnya, pertubuhan badan kerajaan. Dalam pertubuhan badan kerajaan, terbahagi 3 jenis iaitu Majlis Agama Islam Negeri, Pejabat Agama Islam Negeri-Negeri serta Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Pertubuhan ini merupakan pertubuhan yang dikendalikan di bawah Pertubuhan Menteri Dalam Negeri yang berfungsi sebagai penyelaras dan pengantara daripada kerajaan kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, antara tindakan yang diambil dalam membantras ideologi tersebut ialah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pertubuhan tersebut telah mengeluarkan kenyataan di Bayan Lina siri ke-203 iaitu bahaya serangan pemikiran. Dalam kenyataan tersebut, mereka telah mengetengahkan ideologi-ideologi seperti liberalisme,
pluralisme dan hedonisme yang merupakan ideologi yang akan menyelewengkan pemikiran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana Huda binti Masjam dan saya akan membuat cadangan tentang cara menangani ideologi falsafah pada masa kini serta menyimpulkannya. Liberalism adalah idea yang memperjuangkan kebebasan individu dan kesamaratan individu dalam masyarakat. Liberal daripada segi bahasa bermaksud bebas, bertolak ansur, terbuka, murah hati, tidak tegas, tepat dan bukan literal. Terdapat negara, masyarakat atau individu lain yang mengganggu kebebasan dan autonomi dalam semua aspek. Umat Islam haruslah bersatu padu dalam mengenali misi ini. Oleh itu, antara cadangan yang dapat dilakukan oleh kelompok ulama atau intelektual moden bagi memastikan maklumat tersebut dapat dicapai adalah menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea besar ulama silam dan moden. Tidak salah jika kita mencampur adukkan pendapat lama dengan moden, tapi biarlah bersesuaian dengan fatwa yang terlakukan. Antara cadangan praktikal yang boleh dibuat oleh sekumpulan ulama atau cendekiawan moden untuk memastikan pencapaian matlamat tersebut ialah penerbitan bahan yang kerap dan konsisten, mengenalkan idea-idea hebat ulama kuno dan moden. Seterusnya, mengajarkan seminar dan perbincangan serius ilmu mengenai isu liberalism dari sudut tradisi dan kemodenan untuk mewujudkan keharmonian antara mereka. Selanjutnya, menganjurkan kursus-kursus membaca teks-teks penting dari Islam dalam pelbagai bidang agama. Kita juga harus meningkatkan kempen kesedaran agar lebih peka terhadap muslimat fahaman Barat yang bertujuan untuk memperdaya umat Islam dengan ideologi Barat. Dan hari ini lebih sensitif kepada ideologi. Akhir sekali cadangan pada isi pertama ialah penapisan persatuan dan pergerakan bukan kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab mengaudit setiap persatuan atau organisasi yang berdaftar dengan Pejabat Pendaftaran Persatuan Malaysia iaitu PEROS. PEROS mesti memperketatkan perwatakannya dari segi ideologi yang digunakan agar tidak membahayakan kesejahteraan umat Islam. Beralih kepada isi yang kedua iaitu terorisme. Seterusnya, cadangan kedua ialah pada sekolah rendah, sekolah menengah, malah institut pengajian tinggi atau institut pendidikan yang belajar negara, ia seharusnya dipantau oleh pihak berkuasa. Pemantauan yang berkala ini bukan sahaja difokuskan kepada pelajar, malah paling utama adalah tenaga pengajar. Selain itu, faktor media massa terutama media sosial perlulah dikawal oleh kerajaan dan institut keluarga sebagai langkah awal dalam membentuk pengaruh ideologi terorisme. Ini disebabkan kebelakangan ini kebanyakannya terjebak dengan ideologi terorisme maupun aktiviti keganasan yang dianjurkan adalah berhubung melalui media sosial. Dalam hal ini, hak kebebasan media maupun hak kebebasan mana-mana pertubuhan dan individu seterusnya diperketatkan. Akhir sekali, pendidikan akhlak perlulah ditekankan kembali ke peringkat institut kewargaan dan institut pendidikan. Yang ketiga pula ialah pemantapan ilmu diterapkan dalam diri pelajar. Perkara utama yang mesti diperbatalkan kembali ialah soal pendidikan kepada generasi muda, merangkumi golongan remaja dan belia. Ini termasuk dalam agenda penting Islam dan harus difahami sebagai awal-awiyat dan tanggungjawab untuk dilaksanakan. Pendidikan haruslah bermula daripada awal. Pendidikan akan mengeluarkan umat Islam dari kegelapan dan kekeliruan yang cuba dimainkan oleh setengah pihak. Allah SWT telah mengingatkan umat manusia supaya tidak mengikuti golongan yang sesat atau perkara yang menyesatkan umat. Jelaslah Islam mementingkan perkara ini. Ajaran pertama yang diturunkan adalah melalui kalimah suci Iqra yang bermaksud membaca dan menekankan kepentingan pendidikan untuk menimba ilmu itu sendiri. Masyarakat berilmu ini akan menjadi generasi tegar untuk melindungi manusia daripada serangan ideologi dan mereka yang akan sentiasa bersedia untuk menghadapi aspek penjajahan pemikiran moden. Isi keempat ialah merangkumi membendung ideologi pasca sekularisme. Pengaruh sekularisme jelas memisahkan Islam dengan politik. Ideologi ini mendakwa Islam adalah agama yang suci dan politik adalah kotor. Oleh itu, Islam dan politik tidak boleh dicampur dalam satu masa. Dari perspektif Islam, Islam membentuk politik sebagai bersih kerana Islam suka bersih, cekap, amanah, bertolak ansur, telus dan bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Islam menentang kekotoran, penindasan dan sebarang bentuk penipuan.
Sekularisme juga menghalang pelaksanaan hukum-hukum perundangan Islam atau syariat kerana dianggap tidak sesuai pada masa kini. Agama hanyalah untuk kepentingan diri masing-masing. Pemikiran ini juga menyebarkan pelbagai anasir supaya penggerak umat Islam dibayang ketakutan. Golongan ini juga berusaha menakutkan masyarakat bukan Islam dengan pelbagai agenda bertujuan untuk menjauhkan daripada tata cara Islam yang sebenar. Cara hidup yang diubah supaya berlawanan dengan Islam seperti mendedahkan aurat, seks bebas dan partilya yang membawa kepada keruntuhan akhlak dan menghidupkan semula amalan-amalan jahiliah seperti meminum arak, pesta sosial dan kalangan remaja secara bebas dan membunuh anak. Dan yang terakhir sekali, isi yang dirungkai ialah menangani isu gender iaitu hak wanita diperjuangkan. Kemunculan Islam terus membela kaum yang tertindas ini dan mengiktiraf wanita. Ketika Islam tersebar ke wilayah sekitar Semenanjung, peranan wanita semakin mendapat perhatian. Perjuangan kesesamaan gender yang dijadikan agenda utama kelompok pejuang wanita mempunyai kesinambungan dalam pemikiran rebel yang melanda pemikir-pemikir Islam, sehingga kelompok ini lebih dikenali sebagai Islam Liberal. Selain perjuangan gender, Islam Liberal berkembang pesat di negara jiran iaitu di Indonesia sehingga wujud satu pertubuhan jaringan Islam Liberal iaitu JIL ditubuhkan untuk membawa agenda baru bagi membawa Islam dalam wajah-wajah liberal. Pemikir-pemikir rebel melihat bahawa hukum hakam yang digariskan oleh pemuka-pemuka mazhab tidak seharusnya diikut semuanya, bahkan ia hanya pandangan pemuka-pemuka tersebut yang belum tentu betul dan relevan dalam konteks masa. Namun, pada era kini, seperti contoh negara Malaysia, juga mengutamakan hak perempuan, wujudnya parking khas untuk pemandu serta penumpang wanita, kemudahan awam seperti LRT khas untuk wanita, dan kini wanita juga dianggap sebagai role model kerana berjaya dalam kehidupan dan dianggap sebagai orang yang mengekspresikan kejayaan terhadap orang lain. Hukum membunuh anak juga dianggap satu kasus yang sangat berat dan boleh disabit kerana kesesaan yang membawa ke hukuman denda, penjara ataupun kedua-duanya sekali. Pada era kini, membunuh bayi lelaki maupun perempuan akan dibawa ke pengadilan. Kita sama sekali tidak sepatutnya mengikuti ideologi masa silam yang menganggap bahawa bayi perempuan membawa unsur sial ataupun buruk kepada keluarga. Dan akhir sekali, saya menyimpulkan bahawa perkembangan ilmu Islam selaras dengan perkembangan Islam itu sendiri kerana Islam berteraskan ilmu. Islam menggesa manusia mempelajari dan menguasai ilmu dalam semua bidang kehidupan. Malah rukun iman, akidah, akhlak, ibadah dan lain-lain juga bidang seperti ekonomi, politik, masyarakat, pendidikan, undang-undang dan lain-lain mestilah dibina atas kekuatan ilmu bukannya bergantung semata-mata kepada taklid buta. Dalam proses pemikiran dan penyelidikan, terbentuklah pelbagai jenis ilmu seperti logik, metafizik, fizik, psikologi, sosiologi, pedagogi, pentadbiran, perniagaan, ekonomi, politik, etika dan sebagainya dinamakan kebijaksanaan ataupun ekor iaitu knowledge. Ilmu-ilmu ini tentulah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, keharmonian sejagat dan pelaksanaan khalifah dan diwajibkan untuk mengkaji alam semesta. Kesimpulannya, ilmu falsafah adalah wajib dipelajari dan dikuasai oleh orang-orang Islam walaupun mereka terpaksa belajar daripada masyarakat bukan Islam. Akhir kata, terima kasih dan itu sahaja perbincangan